Bab imam bersembahyang sambil duduk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik kuda, menaiki kuda, menunggang kuda. Lalu beliau terjatuh daripadanya dan luka ataupun tergores lambung kanannya. Baginda bersembahyang. Baginda mengerjakan salah satu sembahyangnya sambil duduk. Kami pun bersembahyang di belakang baginda sambil duduk. Falamma sarafa, bila baginda selesai bersembahyang, baginda bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu ditentukan, dilantik atau ditentukan supaya dituruti, diikuti. Oleh itu, kalau dia bersembahyang sambil berdiri, maka kamu bersembahyanglah sambil berdiri. Apabila dia rukuk, kamu rukuklah. Dan apabila dia mengangkat, yakni kepalanya, farfa'u, kamu angkatlah kepalamu. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kamu ucapkan rabbana walakal hamd. Dan kalau dia bersembahyang sambil duduk, kamu bersembahyanglah, kamu semua bersembahyanglah sambil duduk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Jabir, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengendarai kuda di Madinah. Lalu kuda itu membuat baginda terjatuh di umbi pokok kurma. Fanfakkat qadamuhu, dan rengganglah sendi kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang kepada baginda untuk menziarahinya. Fawajadnahu, kami dapati baginda berada fi masyrubah li Aisyah, di bahagian atas rumah Aisyah, yakni di atas loting rumah Aisyah. Yusabbihu jalisan, baginda sedang bersembahyang sambil duduk. Qala, perawi berkata, yakni Jabir, faqumna khalfahu, kami pun berdiri di belakangnya, tetapi beliau tidak berkata apa-apa. Thumma atainahu marratan ukhra, pada kali yang lain kami datang lagi kepada baginda untuk menziarahinya. Ketika itu beliau bersembahyang fardu sambil duduk. Kami pun berdiri di belakangnya. Baginda mengisyaratkan kepada kami, faqa'adna, maka duduklah kami. Qala falamma qada as-salah, perawi berkata, yakni Jabir, apabila baginda selesai mengerjakan sembahyang, qala, baginda bersabda, idza shalla al-imamu jalisan, kalau imam bersembahyang sambil duduk, fasallu julusan, maka kamu hendaklah bersembahyang sambil duduk. Dan kalau imam bersembahyang sambil berdiri, kamu bersembahyanglah sambil berdiri. Jangan kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh penduduk Farsi terhadap pembesar-pembesarnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya imam itu ditentukan supaya dituruti. Oleh itu, apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Jangan kamu bertakbir sebelum dia bertakbir. Apabila dia rokok, maka rokoklah kamu. Jangan kamu rokok sebelum dia rokok. Jangan kamu rokok sebelumnya. Wa idza qala, dan apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Muslim berkata, walakal hamd. Dan apabila dia bersujud, bersujudlah kamu, tetapi jangan kamu bersujud sebelumnya. Wa idza shalla qa'iman, dan kalau dia bersembahyang sambil berdiri, maka bersembahyanglah kamu sambil berdiri. Dan kalau dia bersembahyang sambil duduk, kamu semua bersembahyanglah sambil duduk. Qala Abu Daud, Abu Daud berkata, Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd. Aku difahamkan oleh sebahagian sahabatku, an Sulaiman, diambilnya dari Sulaiman, dengan diambilnya dari Sulaiman. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sebenarnya imam itu ditentukan supaya diikuti ataupun dituruti. Perawi mengemukakan hadis ini dengan menambahkan, yakni hadis tadi juga dengan menambahkan, wa idza qara'a fa ansitu, apabila dia membaca, maka diamlah kamu. Qala Abu Dawud, Abu Daud berkata tambahan ini, yaitu wa idza qara'a fa ansitu, tidak mahfuz,
bagi kami kekeliruan berlaku pada Abi Khalid. Ataupun bagi kami kekeliruan di sini berpunca daripada Abi Khalid. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah SAW bersembahyang di rumahnya sambil duduk, maka bersembahyanglah di belakangnya segolongan orang sambil berdiri. Baginda pun mengisyaratkan kepada mereka supaya duduk. Setelah selesai bersembahyang, baginda bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih, sesungguhnya imam itu ditentukan supaya dituruti. Oleh itu apabila dia rokok, maka rokoklah kamu. Apabila dia mengangkat yang di kepala daripada rokok, maka angkatlah, kamu angkatlah kepalamu. Wa idza shalla jalisan, dan apabila dia bersembahyang sambil duduk, fasallu julusan, maka kamu bersembahyanglah sambil duduk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Jabir, beliau berkata Nabi SAW telah jatuh sakit, kami pun bersembahyang di belakang baginda ketika baginda sedang duduk. Abu Bakar radhiyallahu anhu pula bertakbir untuk memperdengarkan kepada orang ramai takbirnya. Kemudian perawi mengemukakan hadis seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Husain, salah seorang anak Sa'ad bin Mu'adz, dari Usaid bin Hudayr, bahwa Usaid bin Hudayr menjadi imam kepada mereka, menjadi imam kepada orang ramai. Perawi berkata, yakni Husain itu, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menziarahinya. Faqala, dia pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya imam kami ini sakit. Faqala idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Maka baginda bersabda, kalau dia bersembahyang sambil duduk, maka kamu bersembahyanglah dengan duduk. Qala Abu Daud, hadis ini tidak muttasil. Bab dua orang bersembahyang, salah seorang daripadanya menjadi imam kepada yang seorang lagi. Bagaimana seharusnya mereka berdiri? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Anas, beliau berkata sesungguhnya Rasulullah SAW telah pergi ke rumah Ummu Haram. Mereka pun membawa kepada baginda minyak sapi dan tamar. Faqala, terus baginda berkata, kembalikan ini ke bekasnya dan yang ini ke bekasnya, kerana saya berpuasa. Kemudian baginda berdiri lalu bersembahyang dengan menjadi imam kepada kami 2 rakaat sunat, sembahyang sunat. Faqamat Ummu Sulaim wa Ummu Haram. Ummu Sulaim dan Ummu Haram berdiri di belakang kami. Qala Thabit berkata, perawi berkata, saya tidak mengetahui kecuali dia berkata, dia memperdirikan saya di sebelah kanannya, ala bisat, di atas satu hamparan. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW telah menjadi imam kepadanya dan seorang perempuan yang lain. Dan salah seorang perempuan lah dari kalangan mereka, faja'alahu an yamini, baginda meletakkannya di sebelah kanan dan perempuan itu berdiri di belakangnya, di belakang budak itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, pernah aku bermalam di rumah makcikku Maimunah. Pada waktu malam Nabi SAW berdiri, bangun ataupun bangkit, lalu baginda membuka mulut gereba dan berwudu, kemudian menutup kembali, mengikat kembali mulut gereba itu. Kemudian qama ila salah, baginda berdiri untuk bersembahyang. Faqumtu, aku pun berdiri, aku pun bangun, lalu mengambil air sembahyang seperti Rasulullah SAW. Thumma ji'tu, kemudian aku datang dan berdiri di sebelah kirinya. Baginda pun memegang tangan kananku, fa'adarani, lalu memutarkan aku, memusingkan aku dari sebelah belakangnya, fa'aqamani, dan mendirikan aku an yaminihi, di sebelah kanannya. Fasallaitu ma'ahu, maka aku bersembahyang bersamanya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dalam kisah ini, cerita ini,